Assalamualaikum, hai semua dan selamat petang. Okey, dalam sedar tak sedar kita pun sampai week yang keempat. Week yang keempat ni korang akan bersama dengan Kak Nat lagi. Okey, korang semua sihat ke? Musim-musim Covid ni jangan lupa ya, jaga diri, keluar rumah bila perlu sahaja. Okey, sebelum Kak Nat proceed lebih lanjut lagi, untuk week yang keempat ni kita akan belajar bab 7 iaitu geometri, koordinat dan bab 8 vektor. Okey, macam biasalah sebelum kelas bermula jangan lupa sediakan pen, pensel, buku nota dan kalkulator, dan jangan lupa catat maklumat-maklumat yang akan disampaikan oleh Cikgu Farid nanti. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, Kak nak serahkan kepada Cikgu Farid untuk kita teruskan sesi admat kita petang ni. Bye semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan yang cukup, orang kata berada dalam keadaan cukup yang sempurna, diberi kesihatan yang kuat, ya, energi yang masih padu lagi, ya. Masih berada dalam orang kata suasana pembelajaran yang kondisif. Walaupun cikgu difahamkan agak pack dengan jadual-jadual pembelajaran di sekolah, tetapi cikgu cukup kagum dengan ketahanan, kelasakan para pelajar untuk terus belajar secara online. Okey. Jadi ya, kalau di awal-awal PKP dulu mungkin kerja-kerja kerja-kerja online, ya, kerja-kerja rumah, dari segi pembelajaran online, sesi persekolahan tu dia tidak sepadat sekarang. Ya, kalau awal dulu, ya, semua orang terkejut, guru-guru pun terkejut, nak pakai platform apa dan sebagainya. Tetapi sekarang ini semua dah dalam keadaan yang dah normalisasi itu berlaku secara mendadak. Sudah setahun pandemik ini berlaku dan semua orang pun dalam keadaan yang, ya, masing-masing guru-guru masing-masing pun dah bagi kerja dan sebagainya. So, apa khabar kamu punya pembelajaran secara online di rumah masing-masing ni? Adakah kamu selesa dan ataupun kamu rindukan suasana belajar bersemuka dengan guru masing-masing? Bagaimana? Baik. Jadi, bila sebut tentang pembelajaran online ini, ya, pembelajaran online ini ditatangkan secara orang kata memang tidak ada pilihan lain. Orang kata kalau duduk di rumah sahaja tanpa ada pembelajaran itu tidak cukup sempurna bagi pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, terutama kamulah yang nak ambil SPM 2021. Ya, jadi pembelajaran tetap diteruskan. Cikgu pun rindu dengan pelajar-pelajar nak belajar secara offline bersemuka dengan cikgu. Tetapi inilah best platform. Ya, hikmahnya jika tidak ada pandemik ini, Pitin Studio ini tidak ditubuhkan. Ya, dan kerana itulah Pitin Studio ini wujud dan dapat mencapai, ya, membantu lebih ramai pelajar di sekitar kita punya seluruh negeri di Malaysia. Cikgu Farid bersama anda pada hari ini. Boleh cikgu minta kamu komen di ruangan chatting sedikit? Ya, kita baca daripada negeri mana kamu berada. Cikgu nak tengok apakah hikmah bersama dengan Pitin Studio sepanjang pandemik ini. Kita tengok negeri mana ada. Ya, boleh komen sedikit. Selangor, of course ada. Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Terengganu, Kuala Lumpur, Sarawak, Batu Pahat, Johor, Kedah, Ganu. Ya, Kedah Sungai Petani ada, Negeri Sembilan, Pahang OFC. Pahang OFC, ya. Okey, Selangor ni ramai ni. Ya, Sabah bah. Nampak? Sampai ke Sabah kita dapat bersama dengan mereka. Sarawak pun ada. Perlis confirm tak ada lagi. Syafiq Emannya betul. Ya, Negeri Sembilan. Okey, sebelum cikgu nak teruskan, cikgu nak maklumkan seperti Kak Nadirah sebutkan tadi. Minggu ini adalah minggu yang keempat. Dan berdasarkan survey yang dilakukan oleh tim Pitin Studio di dalam Telegram channel, majoriti lebih orang yang baru pertama kali bersama dengan Pitin Studio. Memperkenalkan Pitin Studio, kita ada banyak subjek tetapi kita hanya fokuskan buat masa ini subjek matematik dan juga matematik tambahan, Admaths dan juga matematik. Dan untuk pelajar KSSM 2021, kita fokuskan dahulu Admaths dahulu, boleh ya? Ada request berkaitan dengan matematik tetapi kita bagi laluan kepada pelajar-pelajar senior kamulah. Ya, kita tengah fokuskan dengan mereka sampai habis SPM 2020 plus itu, baru kita akan lebarkan sayap untuk membantu lebih ramai pelajar-pelajar 2021. Sekarang ni santai-santai dahulu, kita berkenalan dahulu dengan kita punya Admaths lah sepanjang Pitin Studio. So, kalau yang dah print e-book kita, boleh refer e-book masing-masing. Siapa yang masih belum print lagi, boleh rujuk kepada Telegram channel kita. Nanti ada satu link yang kita dah kongsikan dengan kamu.
kamu boleh kamu boleh download dan print lah selepas ini. Siapa yang masih belum lagi. Siapa yang dah print, ya, boleh rujuk juga sambil-sambil pembelajaran kita secara online. Alright? Jom guys, kita teruskan kepada sesi kita pada petang ini. Alright, bila sebut tentang geometri koordinat, benda ini sebenarnya terlalu cerah sangat Okey ke? Nampak revision semua okey? Sebab main warna kuning dan hijau banyak kan? Okey. Alright. Okey, revision kita hari ini kita nak fokuskan kepada dua bab lah. Kalau diizinkan, hari ini kita akan habiskan kedua-dua babnya. Tetapi of course lah sebab sebut tentang revision ni guys. Revision ni, bila sebut tentang revision maksudnya apa? Maksudnya revision ini, ya, maksudnya revision ini kita nak ulang kaji sahaja. Kita tak pergi kepada asas gila-gila guys, ya. Tapi kalau ada soalan nak bertanya, boleh gunakan ruangan chatting. Cikgu alu-alukan untuk gunakan ruangan chatting, tanyalah kan cikgu. Ya. Kalau ada keperluan untuk bukakan suara, nanti kita akan izinkan, ya, sekiranya perlu. Okey. Baik, ada dua bab yang kita akan cover hari ini, iaitu kita punya bab 7 dengan bab 8 guys. Inilah Cikgu Farid guys. Kalau Cikgu Farid ni dia lebih dikenali oleh Mathness. Tengok dekat baju tu. Mathness. Siapa kenal Cikgu Farid melalui platform Mathness? Boleh komen di ruangan chatting ataupun dah tengok YouTube Cikgu. Carilah Mathness ini, kamu akan jumpalah siapa pemilik Mathness ini. Inilah yang berada di depan kamu ini. Ya, inilah muka yang tak berapa nak kacak ni, ni Cikgu Farid. Tetapi sekarang ni Cikgu bekerjasama dan aktif untuk mengasaskan P-Teen Studio. Kenapa P-Teen Studio? Cikgu perkenalkan sedikit ya. Sebab P-Teen Studio ini kita nak reach lebih ramai pelajar melalui subjek-subjek yang selain daripada Maths dengan Nmaths. Kalau Mathness ni dia lebih kepada Maths dengan Nmaths. Okay, ada juga yang bersama dengan Cikgu daripada Mathness ya. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, sesi ini bersama P-Teen Studio. Mana tadi? Okey. Okey, chapter 7 kita mulakan dengan koordinat geometri. Okey. Bila sebut tentang koordinat geometri guys, dah bersedia ya? Pastikan kamu dalam keadaan yang bersedia. Ada kertas dengan pen ya. Kalau tak ada nota, belum print lagi pun tak apa, ada kertas dengan pen, belajar sesuatu dengan cikgu pada hari ini. Right? Okey, diberi bahawa koordinat P dengan Q masing-masing ialah 2, -3, 6, 5. Jika titik R membahagi PQ dalam nisbah 1, 3, cari koordinat R. Okey. Cikgu suka untuk menggunakan whiteboard dahulu ya. Tengok di whiteboard cikgu. Okey, dia ada bagi dua kita punya titik di situ ya. Titik yang pertama adalah titik 2, -3. Okey, siapa pelajar form 4 pun tak apa, boleh belajar in advance lah kalau belum belajar lagi bab itu. Okey, yang kedua adalah 6, 5. Okey, cikgu, perlu tak saya nak letakkan koordinat ni di dalam kita punya gambar rajah ataupun graf yang sebenar? Okey, itu terpulang pada diri masing-masing, tetapi kalau cikgu, kita buat hanya sebagai satu garis lurus pun tak apa. Boleh faham maksud cikgu? Ya, kita buat gambar rajah ini, kita letakkan titik. Okey, titik yang pertama kita ada 2, -3. Dan titik yang kedua adalah 6 dengan 5. Cikgu, kalau saya letakkan dalam koordinat, dia tidak akan jadi kedudukan ke situ. Sebab apa? 2, -3 ni seolah-olah, tengok ya. 2, -3 ya, 2, -3 di bawah. 6, 5 ni di atas. 6, 5. Lebih kurang kat sini. So, kita sambungkan. Betul. Tapi untuk menjawab soalan ni sebagai reference kita sahaja, tak apa. Kita buat satu garis lurus sebegini. Ya, secara horizontal. Dan kalau berbalik dalam soalan tadi. Okey, tengok dekat skrin kita balik. Diberi bahawa koordinat P dengan Q ini ya. Inilah kita punya koordinat P. Ini koordinat pertama iaitu P. Ini adalah Q kita. Jika titik R membahagi PQ dalam nisbah 1, 3. Dia bagi nisbah guys. Bila sebut tentang nisbah ini. Ya. Okey, dia minta cari koordinat R. Bila sebut tentang nisbah, maksudnya dia tidak membahagi sama rata. Dia membahagi dengan nisbah ataupun ratio guys. Okey. Okey, tengok semula dalam skrin cikgu. Di whiteboard cikgu. Okey. Bila sebut R membahagi 1, 3, ini titik P kita. Ini titik Q kita. Dan kalau kita membahagi sama rata, maksudnya apa? Maksudnya dia berada di tengah-tengah. Ya. Satu bahagian kepada satu bahagian. Sekejap ya. Satu bahagian kepada satu bahagian. Tetapi guys, dia sebut membahagi ya. R membahagi 1 kepada 3. Maksudnya, lebih 3 daripada 1. Cikgu letakkan lebih kurang. Letakkan sinilah point R kita. Sebab dia membahagi 1 kepada 3. Okey, setakat tu boleh faham guys? Boleh ikut lagi dengan cikgu? Kalau boleh komen boleh. Cikgu nak teruskan lagi ni. Maka hitam dah habis ni. Okey. Right, kalau boleh. Okey, boleh ya. Alhamdulillah. Okey. Okey. Dia sebenarnya ada satu formula guys. Boleh ya? Okey, dia ada satu formula. Okey, formula ini cikgu suka untuk letakkan R ni. Dia macam titik tengah juga guys. Tetapi kita akan letakkan sebab nisbah ini memainkan peranan yang penting. Kita ada X1, Y1.
Ini X2, Y2. Kita ada satu formula guys. Okey, cuba ulang kaji balik. Siapa yang dah terlupa, tolong bagi fokus kepada cikgu. Cikgu letakkan R kita. Okey, sebab kita nak cari R kita. Baik. Fokus kita kalau titik tengah kalau titik tengah, maksudnya R ini berada di tengah-tengah membahagi sama rata. Kalau titik tengah, kita akan ambil X1 tambah X2, kita bahagi 2 untuk X. Kalau Y pula, kita ambil Y1 tambah Y2 bahagi 2. Itu kalau bahagi sama rata ataupun di tengah-tengah. Tetapi kali ini dia membahagi dengan nisbah, dengan ratio. Jadi kita ada ratio ini sebagai yang mengganggu kita. Okey, mudah. Ya, fokus kita sama juga. Kita nak ambil X1 nak tambah dengan X2. Sabar. Kita ada nisbah. Bila ada nisbah, maksudnya kita kena tembak dia guys. Ingat baik-baik ya, kita nak kena tembak. Maksudnya X1 ini sebelum ditambah dengan X2, dia kena tembak dengan ratio yang bertentangan. Boleh faham konsep tembak kita? Ya, darab dengan yang bersilang. Nisbah bukan darab dengan 1 guys, darab yang bersilang. Maksudnya, cikgu ambil 2 darab dengan 3. Cikgu darab terus boleh ya? Cikgu darab terus. So, kita ada 6. Boleh ya? 2 darab dengan 3. Kemudian kita akan tembakkan X ini juga, tembak yang bertentangan dengan dia. Okey, 6 ini, X ya, darab dengan 1, kita masih ada 6 juga. So, kita tambahkan dengan 6. Kalau kita punya titik tengah, kita bahagi dengan 2. Tetapi ini kita bukan bahagi dengan 2 guys. Bahagi dengan berapa? Boleh komen dengan cikgu tak? Boleh bersama dengan cikgu. Kalau titik tengah kita bahagi dengan 2. Kalau dengan nisbah, dalam kes ini kita nak bahagi dengan apa? Terima kasih yang komen, terima kasih. Kita kena bahagikan dengan 4. Kenapa kena bahagi dengan 4? Kita kena tambah dengan hasil tambah ratio-rationya juga. Nisbah-nisbah yang membahagi dia. Betul, 3 tambahkan dengan 1. Itu kita baru selesai untuk X. Kita teruskan untuk Y pula. Bagaimana dengan Y kita? Sama juga. Kita akan ambil negatif 3 ini. Kita akan tembak dengan nisbah bertentangan dengan dia. Negatif 3, tembak nisbah bertentangan 3. Negatif 3 darab 3 berapa? Negatif 9. Kita tambahkan dengan Y. Y ini ditembak dengan nisbah bertentangan. 5 darab dengan 1 berapa? 5. Kita bahagi dengan berapa? Bukan bahagi dengan 2. Kita bahagikan dengan 4. Maka inilah titik X, Y yang merujuk kepada R yang membahagi dengan nisbah 1 kepada 3. Okey, cikgu komplitkan penyelesaian kita. 6 tambah 6, 12 bahagi 4, kita dapat 3. Negatif 9 tambah dengan 5, negatif 4 bahagi dengan 4, dapat negatif 1. Maka inilah dia guys. Ya. Inilah kita punya titik R yang mana membahagi membahagi kita punya 3 dengan negatif 1. Okey, cikgu kenapa negatif? Okey, kenapa negatif? Yang mana negatif ya? Cikgu cuba tengok sekejap. Negatif yang mana satu ya? Boleh komen tak? Negatif yang mana satu kamu refer ni? Ya? Negatif 9. Oh, okey. Negatif 9 ya? Okey, Kak. Right. So, kalau kamu perhatikan Y1 ni, berapa Y1 kita? Y1, kedudukan Y1 adalah negatif 3, betul Y1 adalah negatif 3 ya. Kita tembak dengan nisbah bertentangan 3. Ya, negatif 3 darab dengan 3, kita dapat negatif 9. Boleh ya? Kenapa negatif 3? Sekejap, cikgu tengok balik soalan. Cikgu takut cikgu salah salin ke ni? Okey, betul. Tengok dekat skrin tengok. Ya. Okey, sebab ini memang titik asal yang dia bagi ya. Kalau cikgu label kat sini ialah X1, inilah Y1. Memang asal Y1 tu negatif 3 ya. Kita darab dengan nisbah kita 3. Syekal, boleh nampak ya? Kita dapat negatif 9. Okey, ini antara bab yang paling best guys. Okey, so ini antara bab yang paling best yang kamu akan belajar. Baik, kalau kamu perhatikan dan kamu kaitkan balik semula. Okey, ini clear ya. Soalan nombor yang pertama tadi R selesai. Okey, kalau kita tengok formula titik tengah. Okey, tengok salah tengok tak apa. Itu belajar, proses belajar. Okey, katakanlah ini titik P, ini titik R kita, Q kita ya. Dia bahagi sama rata. Bahagi dengan nisbah 1/3. Tapi kalau titik tengah, cikgu kata apa tadi? Kalau titik tengah, kita akan ambil X1, Y1, X2, Y2. Okey, tengok macam mana titik tengah Katakanlah cikgu ada satu titik K lah. Cikgu ambil titik K. Nak cari titik tengah dia, kita ambil 2 tambah dengan 6, 8. Kita bahagikan dengan 2. Negatif 3 tambah dengan 5. Ya, kita dapat 2. Kita bahagi dengan 2. Kita akan buat titik tengah dia adalah sama dengan 4 dengan 1. Okey, persoalan dia, kenapa kita bahagi dengan 2? Kenapa kita bahagi dengan 2? Adakah kita boleh masih menggunakan formula tembak ini? Sebenarnya kita boleh gunakan formula tembak ini. Ya, kamu tengok baik. Kalau kita ada titik P, guys. Kemudian kita ada titik apa? Kita ada titik Q. Kemudian titik K ini di tengah-tengah. Kalau dia bahagi sama rata, nisbah dia bagaimana dengan nisbah dia?
nisbah dia masih merujuk kepada 1:1. Setuju? Sebab itu kalau kita perhatikan, kalau kita gunakan konsep tembak, 2 darab dengan 1 tetap 2. Ya, 6 darab 2, 1 dapat dengan 6. Kenapa bahagi 2? Hasil tambah nisbah-nisbah kita 1 tambah 1. Sebab tu kita bahagi dengan 2. Tetapi cikgu tak nak peninggalkan kepala kamu dengan kita punya midpoint. Kita fokuskan midpoint. Kita gunakan konsep midpoint. Kalau nisbah, kita fokuskan dengan nisbah. Guys, kalau faham, tolong komen yang faham. Kalau ada soalan, boleh tanya dengan ruangan chatting. Cikgu nak respon dengan kamu jika ada soalan. Okey, Alhamdulillah. Responsif sangat baik pelajar-pelajar KSSM 2021. Cikgu suka dengan kamu punya cara ya. Walaupun kelas kita bersemuka secara online, tetapi cikgu suka sebab kamu merespon di ruangan chatting kita. Okey guys, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, dapat jawapan kita R kita 3/1. Okey, kita move kepada soalan seterusnya tim. Okey, kita tengokkan soalan nombor 2. Point S is divide a straight line joining P dengan Q with the ratio of MN. Find M and N. Okey. So kalau kita perhatikan, dia bagi point S itu membahagi kita punya point P dengan Q dengan ratio dia MN. Okey, cikgu gunakan skrin kita lah ya. Kita gunakan skrin kita. Okey, kamu perhatikan soalan step by step baik-baik ya. Dia bagi tahu siapa yang membahagi. Siapa yang membahagi? S yang membahagi. Titik S ni yang membahagi. Okey. Yang menyambungkan titik P dengan titik Q. Jadi kita fahamlah bahawa titik P dengan Q kita mesti di hujung-hujung sebab S yang membahagi. Jadi cikgu letakkan kita punya point P kita, titik P kita -4, -6. Kita labelkan dulu ya, kita labelkan dulu. Supaya lebih mudah untuk kita menjawab soalan. Okey, berkaitan dengan titik S kita pula. Tengok baik ya, titik S kita. Bagaimana dengan titik S kita? Cikgu, saya nak letak dekat mana titik S kita? Okey, kalau kamu nampak titik 6 tu di mana, okey, no problem. Tetapi kalau rasa macam, cikgu saya tak yakinlah macam mana, tak apa, kamu letak sahaja titik S di mana-mana sahaja. Tetapi ini sebagai reference tak semestinya nisbah ni lebih besar daripada nisbah sebelah dia ya. Ini sebagai rujukan kita sahaja. Okey, apakah titik S? Kita ada K dengan kita punya 6. Okey, setakat itu boleh ya. Okey, dengar baik-baik ya, cikgu label. Tetapi nisbah S ini fahamkan betul-betul, nisbah S ini hanya cikgu letak sebagai rujukan kita ya. Bukan bermakna ini lebih besar daripada sebelah sini. Ini sebagai rujukan. Cikgu ulang, sebagai rujukan. Mungkin titik tengah, mungkin ada nisbah, kita tak pasti lagi. Okey. Sekarang ni kalau kamu faham cara tembak cikgu tadi. Ya, kita nak ambil konsep tembak kita tadi. Nisbah MN ini yang membahagi kita punya titik P dengan Q S itu membagi P dengan Q. Kita letakkan nisbah M dengan N dekat sini. Kita nak main sekali lagi konsep tembak-tembak guys. Ya, cikgu dah label M dengan N. Kita nak main konsep tembak. Okey, perhatikan betul-betul. Kalau sebentar tadi tengok di whiteboard sekejap, kita cari titik R. Sebab itu kita letakkan R sebegini. Sebab ini adalah titik R kita. Hasil daripada kita ambil titik P tembak, kita nisbah titik Q juga tembak dengan nisbah. Ya, kemudian kita akan bahagikan dengan hasil tambah nisbah, kita akan dapat titik R. Tetapi kalau kita melihat balik semula kepada soalan yang di skrin kita ini. Ya, titik S itu adalah kita yang berada di tengah-tengah yang kita dapat jawapan dia tu. Naikkan gambar kat atas. Ya. Okey, maksudnya titik S tu cikgu letakkan sebelah. Kita nak ambil konsep banding guys. Ya. Cikgu letakkan titik S. Okey. S, kita letak S cikgu letakkan titik S kat sini lah. Apakah titik S? Titik S yang dapat jawapan itulah K6 ya. Okey, sekarang ni yang kita main tembak adalah P dengan Q ya. P dengan Q. Okey. Kita fokuskan kepada X dulu. Okey, X tu sama dengan K ya. Okey, apakah X yang ditembak-tembak tu guys? Okey, kita ambil titik P dulu. Apakah X untuk P? Inilah X, inilah Y. Inilah X, inilah Y. Okey, X untuk kita punya titik P adalah -4 Negatif 4 nak tembak dengan siapa? Negatif 4 nak tembak dengan N. Boleh? Kita ambil -4 tembak dengan N. So, dapat -4N. Boleh guys Okey. Kemudian kita ambil apa? Untuk X ini kita tembakkan dengan M juga. Kita tambahkan dengan apa? Kita tambahkan dengan -9M. Kita nak bahagi dengan apa? Kita bahagi dengan hasil M tambah dengan N. Okey, setakat tu boleh faham guys? Okey, perhatikan apa yang cikgu buat ya. Cikgu cuba untuk wujudkan kita punya titik X baru ya, belum Y lagi. Okey, tengok baik. Sekarang ini kita akan fokus kepada Y pula. Okey, apakah Y kita? Ambil -6 kita, -6 tembak dengan N -6 tembak dengan N. -6N. 9 ni tembak dengan M. 9 tembak dengan M, 9 darab dengan M tambah dengan 9M. Darab lah, tembak tu maksudnya darab ya. Bahagi dengan apa? M tambah dengan N. Okey, kamu perhatikan di sini. Okey.
So, kita dah ada titik X ini. Y. Ini semua ni adalah X dengan Y. Nilai X ini dengan nilai X ini mesti nilai yang sama. Okey, baik. Oh, ada yang baru masuk ya. Ya Allah, ingat 5.30 tadi. Ya, tak apa. Nanti ada sesi recording ya. Kamu masuk balik semula. Okey, kamu lihat balik semula. Okey, sekarang ni cikgu cuba simplifykan yang sebelah kanan itu. Okey, kita dapat negatif 4n tolak dengan 9m bahagi dengan m tambah dengan n. Okey, kita koma. Sebelah sini pun sama, negatif 6n tambah dengan 9m bahagi dengan m tambah n. Okey, kita perhatikan. Kita lihat titik X kita. Boleh ya? Kita lihat nilai X kita. Nilai X ini kita cuba elakkan. Kenapa? Sebab kamu ada m, kamu ada n, kamu ada k. Perhatikan nilai k dekat situ. Ya. Jadi, kamu ada 3 unknown. Kalau boleh, kita elakkan dulu. Kita lihat nilai Y ni. Nilai Y lebih stable sikit guys. Nilai Y lebih stable. Kenapa nilai Y lebih stable? Sebab nilai Y ada nilai 6, cuma kita tak tahu M dengan N. Kita nak banding kita nak banding. Cikgu, saya nak banding apa? Kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak bandingkan X dengan X ataupun kita nak bandingkan Y dengan Y. Kita pilih Y ya. Kenapa Y? Sebab Y ni lebih sempurna sebab tak ada K. Okey, cikgu tulis dekat sini kita akan bandingkan kita punya nilai Y. Sorry, ini vektor pula ya. Y kita. Okey, apakah Y sebelah kiri? Kita ada 6. Kita samakan yang sebelah kanan, negatif 6n tambah 9m. Bahagi dengan m tambah n. Okey, setakat tu boleh faham guys? Setakat tu boleh faham? Okey, kita nak main konsep banding-banding ini ya. Kita nak main banding-banding ni. Alright, tengok baik-baik tau. Kita naikkan m tambah n ke atas ya. Kita darabkan dia jadi apa? 6m tambah n sama dengan negatif 6n tambah 9m. Okey, kembangkan dia 6m tambah dengan 6n sama dengan negatif 6n tambah 9m. Oh, kita ada m dengan m, n dengan n. Kumpulkan setempat. Okey, cikgu kumpulkan 6m sebelah kiri ya. 9m pindah sebelah kiri. So, akan jadi tolak 9m. Sebelah kanan cikgu kekal negatif 6n. Cikgu bawakan 6n sebelah kanan. So, jadi tolak lagi sebagai 6n. Okey, 6m tolak dengan 9n dapat negatif 3m. Sama dengan apa? Negatif 12n. Macam dah cantik dah guys. Negatif dengan negatif kita boleh abaikan. Dapat 12n. M dengan n. Kita nak nisbah m kepada n tu. Kita nak nisbah m kepada n. Okey, nampak macam persamaan serentak. Tak perlu guys. Kita boleh turunkan n. M bahagi dengan n sama dengan 12 bahagikan dengan 3. Guys, kita dah dapat nisbah guys. So, simplify dapat 4 kepada 1. Naikkan dia M nisbah dengan N sama dengan 4 nisbah dengan 1. Guys, kita dah dapat jawapan nisbah kita guys. Cikgu belum sentuh dengan perbandingan X. Cikgu hanya sentuh untuk Y. Nampak tak? Senang tak guys? Senang tak? Sebab kalau kita faham konsep untuk kita bandingkan menggunakan formula, kita nak dapatkan kita punya midpoint. Cikgu kata midpoint lah ya. Kita punya point yang di tengah-tengah itu. Ya, cikgu bandingkan titik S ini dengan hasil tembak-tembak P dengan Q kita. Dan cikgu pilih Y kita bermula dengan 6. Cikgu samakan 6 ini. Cikgu samakan 6 ini dengan kita punya Y sebelah sini. Kita pindah. Hang pusing sana, hang pusing sini. Nah, nisbah kita dapat macam ni guys. Okey, boleh faham? Siapa tak faham boleh komen. Ada apa-apa soalan boleh komen. Cikgu nak tunjukkan penyelesaian kalau kamu tak faham. Okey, semua faham? Alhamdulillah. Okey, kalau faham kamu terapkan ya. Kamu tengok konsep perbandingan ini, nak cari kita punya nisbah ini, tolong fahamkan betul-betul dan cikgu yakin bahawa semua orang boleh jawab soalan ini. Boleh ya? Okey, nak cari nilai K. Okey, so, sekarang ni tolong bagi tahu dengan cikgu, bagaimana kita nak cari nilai K? Faster now. Faham? Alhamdulillah. Okey, kita lihat bagaimana kita nak cari nilai K. Tolong bagi cikgu idea. Bagaimana kita nak cari nilai K? Okey, ada nak snap? Okey, boleh tak cikgu minta izin untuk cikgu kecilkan dahulu skrin kita ini. Tulisan kita. Okey, cantik. Ini bahagian A ya. Cikgu kecilkan sikit dulu. Okey, senang untuk kamu snap nanti. Inilah nombor 1. Sorry guys, tangan terketar sikit hari ni. Tak tahu kenapa. Tak makan tengah hari lagi cikgu rasa. Makan apa tadi? Sarapan pagi tadi. Okey, so guys, nombor 2 guys. Bagaimana nak cari nilai K? Ganti nilai. Okey, cantik. Nilai K kita berada di mana? Perbandingan untuk apa? Sekarang ni kita nak bandingkan kita punya nilai X kita. Ini X kita, inilah X kita. Cantik, kita akan bandingkan K juga. Dan macam Yaya Omel kata, nama dia baik tu. Yaya Omel.
Itu memang nama kamu ke ataupun singkatan kepada comel? Yaya Omel. Okey, Yaya Omel. Macam Yaya Omel kata apa? Gantikan nilai. Macam Batrisha kata betul, masukkan nilai MN. Betul Najwa Wawa, MN kemudian kita tembak. Hani pun sama juga, Mariam pun sama, kita akan masukkan dan kita akan bandingkan. Cikgu akan bandingkan nilai yang berada pada X. Okey, K kita. Nampak K kita? K kita sama dengan apa? Kita masuklah nilai yang ni. Kita masuk nilai M dengan N. Kita dah ada nilai M dengan N tadi. Nilai M kita, nilai N kita, 41. Masukkan nilai kita. Negatif 4 darab dengan N. Berapa N kita tadi ya? 1 ya. Darab dengan 1. Tolak dengan 9M kita. M kita adalah 4 4. Bahagi dengan M tambah N lah. 4 tambah 1 lah. Bahagikan dengan 5. So kita dapat K kita sama dengan negatif 4 tolak 36 bahagi 5. K kita negatif 40 bahagi 5. Cantik guys. Nilai K kita dapat berapa? K negatif 8. So ini adalah jawapan akhir kita. Alhamdulillah. Ya. Okey, so guys, terbaik guys. So ini adalah kita punya bab geometri koordinat yang cikgu tengah bermain adalah nama dia adalah line segment. Walaupun cikgu tak nampak kamu guys. Ya. Tolong sebut sama-sama dengan cikgu. Ini case apa? Case line segment. Sebut betul-betul guys ya. Supaya sebutan kamu hari ni supaya dia dapat sampai ke SPM tu. Ingat baik-baik line segment. Kalau bahasa Melayu kita panggil sebagai apa guys? Ini bahasa Inggeris kita panggil sebagai line segment. Ya. Kalau bahasa Melayu kita panggil sebagai garis apa? Garis apa? Garis apa guys? Garis sebut betul-betul garis tembereng. Ya. Garis tembereng. Ingat garis tembereng, ingat kes nisbah. Ingat kes nisbah, ingat garis tembereng. Kalau yang ini yang tadi titik tengah, dia pun sebahagian daripada garis tembereng juga. Ya. Tolong tulis dekat mana-mana guys, line segment ataupun garis tembereng. So bila orang sebut tentang garis tembereng, bila orang sebut tentang line segment, kita dah ingat, oh ni mesti berbahagi dengan kita punya nisbah. Ingat konsep kita punya tembak-tembak ini guys ya. Simpan rapi-rapi. Ya, supaya perkemaskan esok kamu nak revision balik dekat SPM tidak menjadi masalah. Tengok kamu dah ingat dah balik semula. Okey? So guys, boleh kita teruskan kepada soalan yang seterusnya? Ya, cikgu nak teruskan pada soalan seterusnya boleh? Kenapa bahagi dengan 5? Okey, hasil tambah nisbah macam ni. Kalau kita nak bahagi dengan 4, kenapa kita bahagi dengan 4? Sebab kita nak tambahkan kita punya nisbah kita 1 tambah 3 sama dengan 4. Ya, tapi dalam soalan tadi tengok balik semula dalam skrin kita. Berapakah nisbah-nisbah kita? Nisbah-nisbah kita adalah 4 kepada 1. Jadi hasil tambah kita nisbah-nisbah kita adalah 4 tambah 1 iaitu 5. Ataupun cikgu tulis kat sini sikitlah 4 tambah 1 takut kamu tak nampak M tambah dengan N. Batrisha terima kasih tolong komen. Ya. Guys, maksudnya 4 tambah 1 ni M kepada 1. Yang ini 4 bahagian lah weh. Ini 1 bahagian lah. Maksudnya titik S tak boleh berada di sini. Titik S mesti berada di jauh sikit kat sana. Sorry, cikgu kecilkan sikit. Titik S ini mesti berada di hujung sedikit guys. Nampak dekat sini? Okey, ini adalah titik S. Sebab 4 bahagian mah. 1, 2, 3, 4 mah. Ini 1 bahagian mah. Dia mesti lebih rapat ke sebelah kanan. Okey. Alright. So guys, boleh nak screenshot? Siapa nak screenshot? Boleh screenshot sekarang. Cikgu izinkan untuk kamu screenshot untuk jadikan sebagai rujukan. Ataupun cikgu nak besarkan sikit. Nampak tak? Takut handphone kamu nanti dia akan kecil sikit. Okey, boleh screenshot sekarang. Okey, tak nampak K. Tutupkan muka cikgu tak apa. Okey, screenshot, boleh screenshot. Okey, boleh ya? Okey, cantik. Jom kita teruskan. Siapa yang pakai Mac ya, boleh pakai kita punya screenshot tu yang pakai apa bunyi kalau snipping tu kalau Windows ya. Kalau iPad dia tak panggil snipping tool ya. Dia panggil screenshot tu, dia panggil apa ya? Snapshot kan. Sorry, cikgu bukan pengguna Mac. Cikgu guna Windows. Samsung. Samsung pula dah, handphone Samsung. Laptop HP. Okey. Alright. So guys, kita pergi pada soalan nombor 3 guys. Okey, tengok pada soalan nombor 3. Cari persamaan. Persamaan guys. Bila sebut tentang persamaan boleh jadi persamaan linear, kuadratik dan sebagainya. Tetapi bab ini adalah koordinat geometri yang kita fokuskan kepada garis lurus. Kalau persamaan, dia rujuk pada persamaan apa? Persamaan garis lurus. Ingat persamaan garis lurus. Baik, kalau ingat persamaan garis lurus guys, apakah persamaan yang paling standard yang kita kena ingat? Tolong cikgu padam sikit ya. Tulislah lawa sikit. Tangan bergetar sikit petang ni, tak tahu kenapa.
garis lurus. Apakah persamaan garis lurus yang paling standard? Y sama dengan apa? Terima kasih Syarah Alisha. So persamaan kita adalah Y sama dengan MX tambahkan dengan C guys. Ini persamaan kita. Ingat persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Terima kasih. Ramai tu yang bantu cikgu dekat situ. Afiq Zaim, Ain Hanani, ya, Batrisha dan sebagainya. Terima kasih. Dia sebut persamaan pembahagi dua sama serenjang. Perpendicular bisector guys. Apa maksud perpendicular bisector? Okey, cikgu bagi tahu kamu macam ni ya. Jika ada titik E dengan F, tengok baik-baik guys. Titik E dengan titik F. Cikgu buat satu garisan, kita ada titik E, kita ada titik F. Okey, apakah titik E? Cikgu buat garis lurus tau. Inilah titik E kita. Dan titik F kita pula apa? Kita ambil titik F. Titik E negatif 1, 11. Titik F kita pula adalah kita punya negatif 3, 5. Boleh ya? Apa maksud pembahagi dua sama serenjang ataupun perpendicular bisector? Maksudnya, kita punya satu garisan yang membahagi sama rata dan dia berserenjang. 90 darjah. Dan dia membahagi ini sama rata. Nampak? Garisan hitam yang cikgu tunjukkan itu adalah garisan yang kita panggil sebagai perpendicular ataupun yang berserenjang. Dan dia adalah bisector. Bisector maksudnya dia membahagi sama panjang. Baik. Bila sebut perpendicular guys, dengar baik-baik guys. Dia ada dua guys. Dalam bab kita punya koordinat geometri, yang pertama dia panggil sebagai parallel. Bahasa Melayu kita panggil apa guys? Parallel. Bahasa Melayu kita panggil sebagai selari. Selari, terima kasih. Terima kasih. Wow, bagus. Respon lagi, bagus. Ya. Yang kedua kita ada perkataan kita panggil sebagai perpendicular. Ataupun bahasa Melayu kita panggil apa guys? Ya, Arif, terima kasih. Kita panggil sebagai garisan yang serenjang. Okey, tolong take note guys, baik-baik ni guys. Ya, benda ini sangat diperlukan untuk pemahaman kamu menjawab soalan-soalan lain dalam koordinat geometri, ya, dalam matematik garis lurus ya. Bila sebut garis paralel, kita tunjukkan macam ni. Garis ini adalah paralel dan kita faham bila dua garis yang paralel ataupun selari, kita ada dua persamaan tetapi kecerunan M1 mesti sama dengan M2. Okey. Tapi kalau sebut tentang perpendicular, so kita punya M1 darab dengan M2 sama dengan apa? Negatif 1. Tolong take note ni guys. Benda ni sangat penting. Bila sebut perkataan parallel, M1 dengan M2 kecerunannya sama. Tetapi kalau kecerunannya berserenjang perpendicular, bila kita darabkan, kita punya kecurunannya dapat negatif 1. Bagaimana kita punya graf untuk perpendicular? Garisan itu mesti dia 90 darjah. Kita panggil sebagai perpendicular. Dan bila sebut dalam soalan nombor 3, ini perpendicular bisector. Oh, rupa-rupanya cikgu, kita nak dapatkan persamaan garis lurus ini. Dan M yang kita ada dekat sini, M yang merujuk pada garisan yang cikgu hitamkan ini. Yang mana dia adalah perpendicular di antara E dengan F. So, maksudnya apa? Kita mesti cari kecerunan EF dahulu. Ya. Cikgu tunjukkan kecerunan EF kita. Macam mana kecerunan EF kita? Masih ingat Y2 tolak Y1. Bahagi X2 tolak X1. Itulah kita punya persamaan untuk formula untuk mencari kecerunan ya. Tolong recall balik guys, PT3 kita dah belajar benda ni. So inilah X1, Y1, inilah X2, inilah Y2. Masuk je dalam formula. 5 ya, Y2 kita 5 tolak 11 bahagi kita punya negatif 3 tolak negatif 1. Kita dapat 5 tolak 11 negatif 6, negatif 3 tambah 1 negatif 2. Betul lah negatif 2. Bahagi kita dapat kita punya 3. Ini adalah kecerunan apa? Ini baru kita cari kecerunan bagi EF. Cikgu ulang balik semula. Ini adalah kecerunan bagi EF. Baik. Tetapi garisan yang kita nak ini adalah perpendicular bisector. Cikgu labelkan dia sebagai M2 guys. Okey, siapa nampak apakah M2 kita yang berserenjang dengan EF? Dia akan jadi sama dengan apa? Dia akan jadi sama dengan negatif 1/3. Cikgu, sangat mudah cikgu nampak negatif 1/3. Bagaimana? Sebenarnya tak susah pun guys. Kalau perpendicular, kita masukkan M1 darab M2 sama dengan negatif 1 kan? Perpendicular ya. Masukkan 3 di sini, darab M2, kita sama dengan negatif 1/3. Nampak? Kita letakkan 3 kan? Kita bahagikan 3 dekat situ. So, M1 dah hilang lah. Kita bawa kan M1 ke sana. Bahagikan 3. Sebab inilah sama dengan 3. Tetapi guys, ada cara yang lebih senang guys. Kalau kamu dah biasa praktis, kita tahu inilah asas kita. M1, M2 sama dengan negatif 1, inilah asas. Tetapi ada cara senang. Okey, biasa kita praktis macam mana guys? Kita tengok contohnya. Kalau perpendicular je tahu boleh buat macam ni.
Contoh kalau cikgu kata M1 sama dengan 7. Apakah kita punya kecurunan yang perpendikular, yang berserenjang? Negatif 1/7. Nampak? Cikgu, kalau kita dapat 7/2 macam mana? Kalau 7/2, kecurunan untuk M2 berapa? Cuba jawab. Berapa? Negatif 2/7. Negatif 2/7. Okey, kalau katalah kecurunan kita negatif 4/5 contohnya. Apakah kecurunan yang berserenjang dengan dia? Negatif 5/4. Cikgu, kenapa senang sangat cikgu dapat ni? Sebenarnya dia mudah je guys. Kalau kamu praktis lama-lama. Cikgu tak nak kamu hafal. Tetapi kamu boleh gunakan ini sebagai value added. Yang penting kamu kena tahu M1 darab M2 mesti sama dengan itu 1. Ini balik asas kita. Tetapi kalau kamu dah biasa praktiskan, tengok baik ya. Kalau yang berserenjang, terbalikkan kita punya pecahan ini. Jadi 5/4. Kalau asalnya negatif, tukar jadi positif. Cantik. Ini kecurunan kita. Boleh ya? Kalau kamu masuk kat sini pun sama juga. Negatif 4/5 darab M2 kan. Sama dengan negatif 1. Negatif potong. Naikkan 5. So M2 sama dengan 5/4. Kamu dapat benda yang sama juga. Ini alternatif. Ya, ini alternatif. Cikgu perlu tak saya hafal? Kalau cikgu tak suruh kamu hafal. Ya, cikgu nak kamu faham M1, M2. Tetapi kalau kamu boleh ada kelebihan ni sikit, cantik lah. Contoh kalau cikgu tengok ya. Kita test sama-sama guys. Test sama. Katalah M1 sama dengan kita punya... tengok baik ya. Kita ambil negatif 10 je. Negatif 10 je. Apakah kecurunan yang serenjang dengan dia? Yang perpendikular? Terima kasih, laju betul tu. Siapa yang orang pertama tadi tu? Kaitlin. Ya, terima kasih. 1/10. Kenapa 1/10 cikgu? Sebab pecahannya 10/1. Terbalikkan dia, tukar tanda. 1/10 asalnya negatif, hilangkan negatif jadi positif. Ya, tahniah semua sekali cikgu. Nak bagi satu tepukan. Tolong tepuk pada diri masing-masing guys. Tolong tepuk. Alamak, ada tepukan dari tim kita. Lepas sub mesti terbalik. Okey. Siapa nak hafal cara macam ni boleh, tetapi jangan confuse guys. Balik berasas M1, M2 mesti negatif 1 ya. Okey, jadi dalam kes ini guys. Okey, ni cikgu padam ya, tak ada kena-mengena. Okey. Dalam kes ini kamu perhatikan sebabkan kecurunan kita asal kita 3. Ya, untuk kecurunan yang perpendikular. So, terbalikkan 3/1 ini menjadi 1/3, tukar tanda menjadi negatif. Tapi the most important thing is M1 times M2 is negative 1. Cikgu pun tak gemar juga yang terbalik negatif-negatif. Tapi ramai pelajar-pelajar cikgu suka menghafal cara macam itu. Cikgu tunjukkan. Tetapi kalau cikgu suka balik kepada asas kita. M1 darab M2 mesti negatif 1. Tolong take note guys. Ini paling-paling penting guys. Dalam exam kalau lupa cara terbalik-terbalik. Tolong guys. Ini benda paling famous sekali. Untuk tentukan perpendicular case. Ataupun kita sebut tentang kita punya serenjang. Okay. Kalau parallel lain. Okay. Baik, so guys, kita teruskan kepada soalan kita yang seterusnya guys. Kita nak cari apa tadi? Kita nak cari persamaan garis lurus. Okey, sekarang kita dah boleh masuk Y sama dengan M. Kita dah ada negatif 1/3 X tambahkan dengan C. Baik, bagaimana nak cari C? C adalah pintasan paksi Y. Mana pintasan paksi Y kita? Tak ada pun cikgu. Mana pintasan paksi Y? Tak ada pun. Okey, kita kena ganti nilai kita. Adakah kita nak masuk titik E? Ataupun kita nak masuk titik F guys. Boleh bantu cikgu? Adakah kita nak masuk ganti nilai E ataupun F? Nak masuk mana-mana je. Nak masuk E boleh, nak masuk F boleh. Tak boleh. Kita nak guna, okey, tak apa. Siapa yang nak gunakan Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1 pun boleh ya. Tapi cikgu tak suka guna benda ni guys. Cikgu selalu gunakan Y sama dengan MX plus C balik. Tak apa. Mana-mana pun boleh ya. Dua-dua pun boleh. Tapi fokus cikgu adalah point. Point apa yang kita nak gantikan? Okey. Okey, dah bantu dengan cikgu tu. Sebenarnya kita tak boleh ganti titik E ataupun titik F. Haram. Haram untuk soalan ni guys. Tak boleh. Salah. Sebab kecurunan dah cantik. Tapi kalau kamu ganti titik E, kamu akan bawakan graf ini ke sini. Dia tak jadi bisector. Yes, dia perpendicular. Tetapi dia bukan bisector. Kalau kamu gantikan titik F, dia akan berada di sini. Dia perpendicular tetapi melalui titik F. Sekarang ini, case ini nak cari perpendicular bisector. Maksudnya garis ini mesti berada di tengah-tengah dan berserenjang dengan di antara E dengan F. Maka kita perlu cari apa guys? Kita perlu cari satu titik yang berada di tengah-tengah ini. Apakah titik tersebut? Ya, Haji Saiful betul. Ya, kita perlu cari midpoint kita. Macam mana nak cari midpoint? Tengok balik whiteboard cikgu. Tengok whiteboard cikgu. Yang cikgu kata kita tambahkan X1 tambah X2 bahagi 2.
Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, mari kita tengok balik semula. Okey, midpoint kita nak letak apa ya? Cikgu letak M lah ya. Cikgu letakkan M dekat skrin kita. Okey, bagaimana nak cari titik M, midpoint kita? Negatif 1 tambah negatif 3 dapat negatif 4. Boleh ya, bahagi 2. 11 tambah dengan 5, 16. 16 bahagikan dengan 2. Maka midpoint kita akan melalui titik apa? Negatif 2 dengan 8 kita. Baik, maksudnya inilah titik yang perlu kita masuk ke dalam persamaan ini. Okey, cikgu tulis sini ya, melalui kita punya negatif 28 iaitu midpoint kita ya. Inilah titik tengah ya. Inilah titik tengah. Sebab perpendicular bisector ya. Maka jangan tersilap guys, inilah XY, Y dia adalah 8 bukan negatif 2 ya. Negatif 1/3 darabkan dengan 2 tambahkan dengan C. Maka kita dapat 8 sama dengan negatif 2/3 tambah dengan C. Selesaikan pindah C, pindahkan 8 sebelah sini, 2/3 sebelah sini. So kita akan dapat sama dengan 26/3. Okey, so sama dengan C. So C kita adalah 26/3. Ini adalah pintasan paksi Y. Maksudnya kalau kita nak dapatkan persamaan akhir, apakah persamaan akhir? Persamaan akhir kita Y sama dengan M kita tadi, negatif 1/3. Ini persamaan ni Okey. 1/3 X tambahkan dengan C. Apakah C kita? 26/3. Nak tinggal macam ni pun boleh guys. Ataupun nak cantikkan, hilangkan 3 pun boleh. Darab semua dengan 3. So jadi 3Y sama dengan negatif X tambahkan dengan 26. Mana-mana satu persamaan pun boleh. Tetapi kalau nak play safe, kamu tinggal je jawapan dalam bentuk macam ni supaya tak ada careless mistake pula untuk step yang seterusnya. Kecuali kamu benar-benar yakin. So guys, setakat tu boleh faham? Tolong tukar skrin juga. Kalau faham guys, boleh tolong komen tak? Saya memang faham. Kalau faham, boleh komen dekat saya memang faham. Cikgu nak tengah buka software kita untuk tunjukkan kita punya graf sekejap. Sambil-sambil tu tolong support cikgu. Nak tanya ada faham tak apa yang cikgu jawab? Alhamdulillah saya faham. Okey, memang faham. Alhamdulillah. Cikgu, dia bukan 22/3 ya. Okey, cikgu tengok balik semula ada careless mistake ke? 24 tambah 2 kan? 26/3 kan? Okey. Siapa yang tadi yang tanya ya? Okey, soalan yang tercabar dalam bab ni cikgu, locus. Tapi taklah cabar mana sangat pun kalau kamu betul faham ya. Nazrul Iman, cikgu rasa alhamdulillah. Okey, ini semua adalah kurniaan daripada Allah SWT. Yang kalau nampak hebat sedikit, kalau faham bukan atas kehebatan cikgu. Ini semua daripada Allah SWT. Dipinjamkan ilmu untuk menyampaikan ilmu kepada kamu. Ini cikgu adalah perantaraan saja untuk menyampaikan ilmu. Alright? Cikgu nak kamu pandai lebih daripada cikgu. Cikgu, gimana kalau atasi careless? Okey, ini soalan lain. Cikgu saya tak mampu je. Okey guys, kita tengok balik semula. Tadi ada jawab 22. Mungkin tengok sekejap dekat skrin. Okey, tadi ada yang kata cikgu bukan 22/3 tak? Perhatikan ini negatif pindah dia jadi tambah. Siapa yang dapat 22/3 tadi, mungkin kamu pergi tolak 2/3 ni. Memang kamu akan dapat 22/3, tetapi kita mesti tambah dekat situ ya. Okey. Kemudian guys, okey, cikgu nak tunjukkan kepada kamu cikgu, X dia negatif 2. Allah, mana? Salah Oh, X dia negatif 2. Terima kasih tu. Siapa tu? Maksudnya yang tadi betul lah jawapan dia 22/3. Terima kasih siapa yang betulkan cikgu tu. Terima kasih banyak-banyak. Tu cikgu kata. Pun cikgu sebutkan. Kehebatan cikgu ini hanya dipinjam daripada Allah SWT. Inilah careless lah. Right? So ini 2/3. Betul. Kita dah 22/3 ya. Kita letak dengan 22/3. Mana tadi 22/3. Tak tahulah hari ni rasa macam nervous sikit berjumpa dengan kamu. Mungkin pelajar-pelajar baru ramai ke kat sini. Right? Okey, so kita sini jawapan dia 22/3 ya. Okey, mana tadi cikgu tunjukkan? Okey, kalau kita perhatikan ya. Okey, cikgu masukkan persamaan Y kita ke dalam ni. Okey, cikgu masukkan persamaan alamat keyboard. Tolong ambilkan keyboard jap tim. 1/3 ya. Sekejap tau, cikgu tengah ambil keyboard jap. 1/3, tutupkan kurungan. Kita ada X kita. Kemudian kita tambahkan 22/3 tadi ya. Tambah 22, kita perkan dengan 3. Okey, inilah persamaan kita guys. Ini persamaan garis lurus yang kita bina tadi. Boleh ya? Okey. Inilah persamaan garis lurus yang kita bina tadi. Alright. So, yang mana dia mencucuk? Alright. Sekejap tau. Cikgu tengah pasangkan keyboard cikgu jap ya. Alright. Okey, sepatutnya kita masuk vektor dah ni. Tak apa. Okey, jom. Baik, kalau kamu perhatikan, ini persamaan yang cikgu bina tadi. Apakah persamaan dia? Y sama dengan negatif 1/3. Okey, jom kita lihat semula kepada kita punya titik E dengan F. Apakah titik E dengan F kita tadi? Mana titik E dengan F kita? Okey, titik E kita negatif 1, 11. Okey, negatif 1, 11 ya. Negatif
negatif 1,11. Okey, kemudian kita ada titik yang kedua untuk F pula. Untuk F kita, mana F kita? Negatif 3,5. Negatif 3,5. Okey. Kalau kamu perhatikan dekat sini, okey. Nampak? Ini adalah dua titik yang kalau kamu sambungkan dia ni, dia akan jadi satu persamaan garis lurus yang mana berserenjang dengan kita punya garis lurus ini. Nampak? Jadi kita akan ada kita punya titik yang berada, kita punya garisan yang warna merah ini yang bersenjang. Tetapi kalau kita tersilap masuk titik E ataupun F tadi ya, garisan kita merah ini akan berada pada warna hijau ini ataupun garisan warna biru. Sebab itu kalau kamu perhatikan dalam soalan yang cikgu bincangkan tadi, cara kita nak masukkan titik itu sangat penting. Kalau kita tersilap masuk gantikan Y dengan X ini untuk mencari nilai C itu adalah titik E, kita akan dapat macam ni. Dia berserenjang tetapi melalui E dengan F. Okey. Alright, so kita teruskan kepada soalan seterusnya guys. Nak screenshot ke? Boleh screenshot? Okey, sorry cikgu ada kesilapan teknikal sikit tadi. Patutnya 22/3 Terima kasih yang membetulkan cikgu. Alright, so guys, boleh screenshot dekat sini? Boleh? Okey, kita nak terus move pada soalan yang seterusnya. Sekarang. Alright. Okey, okey, mungkin kita bincang soalan ini sebelum kita nak masuk vektor. Kita perlu masuk vektor ya. Okey, tak apa, kita bincang dulu bagi dia orang betul-betul faham dulu. Okey, soalan nombor 4 guys. Kita pergi ke soalan nombor 4. Okey, soalan ini berbentuk problem solving. Okey, boleh cikgu bagi kamu dalam 2 ataupun 3 minit. Baca soalan betul-betul dan tolong jawab. Siapa yang boleh jawab, ya, boleh komen di ruangan chatting apakah jawapan kamu. Okey, boleh ya? Cikgu cabar kepada kamu, ya, cikgu cabar kepada kamu, ada pen, ada kertas, tolong jawab sekarang. Baca soalan baik-baik, ya. Dapatkan persamaan jalan raya yang baru itu. Okey, cikgu bagi masa 2 ataupun 3 minit. Ya. Untuk kita cuba dulu. Siapa dapat jawapan, boleh gunakan ruangan chatting untuk jawab jawapan soalan ini. Alright? By the way, did you know? Okey, 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Okey, cikgu dapat satu jawapan daripada Syarah Alisha. Syarah Alisha dah dapat Y sama dengan 3/2X tambah dengan 8. Okey, yang lain macam mana? Cuba. Kathleen ke, Adam Aminuddin, Adawiyah, Adlina, Afifi, Amira, Afiq, tolong scroll sampai bawah. Afza, Afiq Zaim, Afza, Ain Hanani, ramai ni ada ni, Ani Syazwani. Alhamdulillah guys, bagi satu tepukan gemuruh lah untuk pelajar-pelajar Form 5 KSSM. Hari ini pelajar-pelajar bertambah yang join sesi online kita. Bagi satu tepukan gemuruh. Di sebalik kita ni penat pagi ni petang. Belajar sendiri sebab hari ni Chinese New Year ya. Ada Chinese yang join sesi cikgu tak? Happy Chinese New Year kalau ada. Ya. Kamu sanggup untuk sudi luangkan masa bersama-sama untuk belajar pada petang ni. Alhamdulillah ya, tahniah. Nanti sesi recording ni kita akan share dengan kamu. Okey guys, kita masih menunggu jawapan daripada orang lain. Okey, HP ada. Nampak jawapan sama dengan Syarah Alisha. Okey, cikgu perlukan seorang lagi kalau ada jawapan yang berbeza mungkin. Kita nak lihat bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini, bentuk problem solving. Okey, ada sedikit berbeza dekat situ. Okey, user minta tolong betulkan kamu tertinggal X. Di manakah X kamu? Okey, Iman pun dapat jawapan sama dengan Syarah dan juga HP. Okey, majoriti Mariam pun sama ya. Okey, nampak majoriti yang sama. Okey, rata-rata jawapanlah Y sama dengan 3/2X tambah dengan 8. Okey, kita jawab soalan ni guys. Okey, perhatikan soalan ini. Pemaju dikehendaki untuk membina sebatang jalan raya lurus yang baru melalui ingat garisan ini mesti melalui ini. Dengar baik-baik guys. Melalui titik ini. Titik ini sahaja yang kita boleh gantikan ke dalam persamaan yang garis lurus yang untuk jalan raya yang baru. Ya, mesti jalan raya kita melalui titik ini ya. Diberi bahawa sebatang jalan raya yang lurus yang telah dibina. Ini jalan raya yang lain lah. Dapat diungkapkan oleh persamaan 2Y sama dengan 3X tolak 4. So, cikgu labelkan, cikgu tulis balik 2Y sama dengan 3X tolak dengan 4.
Okey, Y sama dengan MX plus C guys. Dekat Y tu tak boleh ada 2. Pindahkan 2. Kita dapat Y sama dengan 3/2. X tolak dengan 4/2. So kita dapat Y sama dengan 3/2. X tolakkan dengan 2. Baik, kalau kita masuk ke dalam kita punya persamaan ini. Mari cikgu tunjuk sekejap ya. Kita tengok macam mana persamaan graf yang lama ni guys. Macam mana persamaan graf yang lama ni. Persamaan dia adalah 2y 3x tolak 4 ya. Tak apa, cikgu ambil yang asal pun tak apa. 2y sama dengan 3x tolakkan dengan 4. Inilah persamaan garis lurus yang asal tau. Garis lurus yang asal. Kenapa dia menaik ni? Sebab dia adalah kecurunan yang positif. Kecurunan dia adalah kecurunan positif. So dia naik bukit lah. Kalau kecurunan negatif dia turun bukit ya. Sedia maklum. Okey, pemaju tersebut dikehendaki untuk membina jalan raya baru tau. Tengok ya, pemaju tersebut dikehendaki membina jalan raya yang baru supaya ia tidak bersilang dengan jalan raya yang sedia ada. Guys, perkataan tidak bersilang itu ya, dia adalah hidden keyword yang kita ada kat situ. Ya, betul, Anis Syazwani, Eva, Ruqayyah, ya, Ika, betul. Perkataan tidak bersilang ini antara dua garis lurus, dia wajib selari. Cikgu ulang balik semula, dia wajib selari. Cikgu, kenapa dia selari cikgu? Kenapa dia selari? Sebab sekiranya dia kecurunan yang sama dan selari, kalau kita pergi sampai infinity pun guys, kalau kita pergi pada negatif infinity, dia tidak akan bersentuh sama sekali. Sebenarnya perkataan ini yang jalan raya baru supaya tidak bersilang ini ada hidden keyword dia. Maksudnya kedua-dua jalan raya itu mempunyai kecerunan yang sama. Ini katalah jalan raya yang lama, ini adalah jalan raya yang baru. Maka kedua-dua garisan atau kita punya jalan raya ini mempunyai kecerunan yang sama. Jadi bila sebut tentang kecerunan yang sama, apa yang sama? Terima kasih Afiq Zaim, terima kasih Batrisha. Maksudnya kecerunan dia, sebab perkataan dia selari, bila sebut selari, ya, M1 dengan M2 mesti merujuk kepada kecerunan yang sama. Okey? Jadi maksudnya apa? Maksudnya inilah kecerunan kita ni. Ini kecerunan yang mana? Ini adalah kecerunan, iaitu kecerunan untuk jalan raya yang lama. Jadi apakah kecerunan untuk jalan raya yang baru? Mesti kita punya kecerunan yang sama juga. Jadi cikgu katakan bahawa okey, siapa yang nak masuk Y tolak Y1, MX tolak X1 dipersilakan, tetapi cikgu lebih gemar untuk menghafal satu kita punya persamaan Y sama dengan MX plus C sahaja. Cikgu suka hafal benda ni. Ya. Jadi kita letakkan 3/2. Okey, nak masuk C kita. Okey, sekarang ini apakah titik yang perlu kita masukkan untuk cari kita punya pintasan paksi Y? Okey guys, apakah pintasan paksi Y kita? Apakah titik yang kita perlu masukkan? Dalam soalan ini pun tak ada titik yang lain pun dia bagi. Dia melalui negatif 2 dan 5. Maka kita perlu untuk masukkan itu. Tetapi guys, berhati-hati. Bila kita nak masukkan negatif 2, 5, ada pelajar yang terlalu rakus. Terlalu apa? Terlalu rakus. Dia masukkan macam mana? Dia masukkan negatif 2 sama dengan 3/2 darabkan dengan 5 tambah dengan C. Apa kesalahan yang dia buat? Dia silap masuk kedudukan X dengan Y. Sepatutnya nilai ini adalah nilai X, nilai Y. Dia pergi masuk ini X, ini Y begitu. Sepatutnya terbalik guys. Ini adalah apa? Ini adalah kita punya 5. Ini adalah kita punya negatif 2. Darablah. 5, potong-potong dapat negatif 3 tambah C. So C kita sama dengan lah. Kita labelkan dulu. Betul ni Syazoni. Kalau cikgu suka sebut dengan pelajar, kalau ada koordinat, tolong labelkan X, Y supaya kita kurangkan careless mistake. Ya. Sebut tentang careless mistake ni guys, cikgu pun sama juga, manusia yang biasa. Ya. Cikgu pun melakukan kesalahan-kesalahan yang normal macam kamu. Tetapi persoalan yang lebih besar, bagaimana kita nak kurangkan careless mistake. So kalau bab ini kita cuba untuk labelkan X dengan Y kita. Melainkan betul-betul kamu expert lah, kamu nampak dan sebagainya. Itu pun risiko untuk careless mistake tu ada lah. Ya. Okey, jadi guys, apakah C kita? C kita sama dengan 8. Jadi apakah persamaan jalan raya yang baru? Persamaan jalan raya yang baru berkongsi kecerunan yang sama tetapi pintasannya berbeza. Apakah pintasannya? Tambah dengan 8. Maka inilah jawapan akhir kita. Guys, kalau yang nak hilangkan 2 itu boleh. Nak tinggal macam ni dah cukup perfect guys. Nak hilangkan 2. Kalau nak hilangkan 2 macam mana? Kita akan darab semua dengan 2. Maka jangan lupa 2Y sama dengan 3/2 darab dengan 2 tinggal 3X tambah dengan 16. Tetapi kalau cikgu
Kalau cikgu lebih gemar untuk tinggalkan macam di atas lah. Cikgu lebih nasihat macam tu. Sebab apa? Sebab kita cuba untuk kurangkan risiko untuk kita salah pula ya. Kita dah jawab ni, nanti tiba-tiba kita pergi jawab. Kita ni ya. Okey, kita tengok kepada persamaan kita y. Macam mana y kita tadi? Sekejap ya. Tambah 8 kan. Y sama dengan 3/2 ni 1.5 lah guys. Cikgu buat 1.5 lebih mudah ya. Tambahkan dengan 8. Tada! Nampak tak? Kalau cikgu zoom out pun macam mana pun, dia tidak akan bersentuh. Sebab apa? Kedua-duanya garisan yang selari. Dia tidak akan sentuh sama sekali. Kamu pergilah sampai infinity pun. Dan pintasan dia mempunyai pintasan-pintasan yang berbeza. Kalau yang ini pintasannya 8. Kalau yang ini pintasannya berapa? Negatif 2. Dia pintasan-pintasannya adalah berbeza-beza kat situ. So guys, cikgu nak masuk vektor ni guys. Kita dah kesetengah masa. Boleh cikgu sentuh sedikit dengan kita punya sektor? Oh, nak soalan lagi. Okey, nak screenshot. Cikgu boleh pergi screenshot. Ya, okey. So cikgu mengamalkan ya untuk menjawab soalan ni guys, sebab ini lebih kepada revision. Nanti kalau yang soalan-soalan yang ke bawah cikgu tak sempat tu, nanti kamu boleh cuba sendiri. Kalau ada soalan boleh tanya di dalam grup Telegram channel kita. Ya. Tapi nanti kalau nak lagi soalan-soalan tambahan, insya-Allah lah nanti ada kesempatan, nanti kita akan cuba untuk wujudkan lah. Bagi cikgu selesai dengan SPM 2020 plus dulu, ya. Okey, kita masuk vektor dulu boleh? Okey, alhamdulillah kita masuk pada vektor ya. Okey, mari kita masuk pada vektor. Okey. Nanti boleh jumpa lah ni guys. Ni adalah kita punya luas. Masukkan formula luas. Formula luas sama dengan A 1/2. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Ada 4 point X4, Y4. So X1, Y1 balik. Ni pun ada tips dia guys. Untuk main tembak-tembak kat guys. Ni cikgu suka main tembak-tembak. Ya, cuba ya. Okey, kemudian yang ini pun sama. Ni membahagi dengan tembereng macam soalan tadi. Okey, so ini luas ya. Boleh cuba cari luas. Kita nak masuk vektor guys. Okey, vektor ni guys, kalau sembang tentang vektor, ya, vektor ni meluas guys. Ya, siapa yang dah belajar vektor? Boleh komen tak? Siapa yang dah cuba soalan vektor? Dah belajar vektor. Boleh komen dekat sini. Okey, dah ya. Alhamdulillah. Okey, boleh cikgu tahu tak, di antara yang ramai-ramai join dengan cikgu pada petang ni, siapa yang belum belajar langsung vektor? Tapi pelajar form 5 lah. Kalau belajar form 4 confirm lah. Siapa belajar form 5 yang belum belajar vektor lagi? Okey, ada yang belum lagi ya. Saya form 5 tapi belum. Okey, tapi majoritinya dah belajar, cuma kurang faham lah ya. Okey, ada seorang dia kata yang belum belajar lagi. Okay, yang belum belajar tu cikgu rasa dia form 4 kot, ataupun mungkin tak sempat cover dengan cikgunya. Okey, form 5 2021 tapi belum belajar vektor, kurang faham. Okey. Jadi guys, okey, kalau kurang faham maksudnya cikgu kena balik pada asas baliklah. Cikgu sentuh sikit asas lah supaya tak apalah kita sentuh sikit tetapi dia impact dia besar. Faham maksud cikgu ya? Cikgu tak nak berkobar-kobar cerita sampai magnitude lah, unit vector indirection dan sebagainya, tetapi asas kamu out. Boleh izinkan cikgu untuk kita pergi berbasic vektor sikit? Boleh? Supaya dia, jelas cikgu tak pergi mendalam, kita pergi pada asas vektor, kamu faham benda tu, insya-Allah bila kamu tengok soalan vektor, kamu akan nampak macam mana dia punya vektor punya pergerakan. Mungkin kita akan cuba 1-2 soalan je dalam skrin kita, tak apa. Yang penting asas vektor itu kamu ada. Okey. Yang penting dalam vektor ya, ada beberapa perkara yang kamu perlu mahir juga, ya. Antaranya adalah nisbah. Nisbah pun penting juga guys. Nisbah pun penting. Nisbah dalam bab ni penting juga. Macam tadilah kan, yang dibahagi dengan nisbah 1/3 dan sebagainya. Tak apa, cikgu pergi kepada asas vektor dulu. Okey guys. Vektor antara bab yang cikgu suka. Tu kan cikgu tahu. Vektor antara bab yang cikgu suka. Ya. Vektor, trigo, ya. Benda-benda yang mencabar sikitlah, benda yang mencabar sikit. Ya. Baik. Bila sebut tentang vektor guys, okey, dia ada dua kaedah lah. Kamu boleh gunakan kaedah triangular method ataupun kamu gunakan quadrilateral lah, kaedah sisi 4 selari. Tetapi kebanyakan soalan kita boleh gunakan kaedah segitiga sahaja guys. Okey, bagaimana kaedah segitiga ini wujud? Okey, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Cikgu, vektor bahagian mana yang complicated cikgu? Okey. Bab kata hadis Sheffield, dia kata semua complicated. Tak mau macam tu ya. Dia complicated tu sebab kamu belum mahir lagi. Mungkin dari peringkat awal-awal ya. Tapi insya-Allah bila kamu dah mula dapat asas, ya, bila kamu dah mahirkan betul-betul, mantapkan, insya-Allah cikgu yakin vektor ni jadi makanan kamu lah. Terutama kertas 2 ya. Dia kalau nak kata complicated, tak nak kata complicated lah. Yang kamu perlu fokuskan lebih sedikit adalah bagaimana nak relatekan case parallel tu. Contohnya tiba-tiba kita katakan AB tu adalah kita punya lambda dengan kita punya CD kan.
Biasanya dalam kertas 2, siapa yang dah biasa buat soalan, dalam kertas 2 di bahagian bawah-bawah sedikit, dia akan ada satu tu yang nak cari kita punya lambda untuk membuktikan dia collinear dan sebagainya. Ada kena mengena lah benda tu. Ya. Tak apa, kita balik kepada asas dulu. Baik. Sekarang ni guys, bila sebut tentang vektor guys, dia cikgu suka sebut tentang point to point. Ya, point to point. Ya, Atira betul lah cikgu ya. Itu bahagian yang kamu rasa complicated sikit. Bukan complicated lah, bagi perhatian lebih sedikit. Okey, tak apa. Kita balik kepada asas dulu. Relax, bertenang guys, bertenang. InsyaAllah. Cikgu cuba untuk bagi semua orang dapat asas ni bagi mantap betul-betul dulu. Ya? Baik. Walaupun masa tinggal lebih kurang dalam 20 minit, tim. Cikgu risau sebabnya kalau nak cover keseluruhan tu perlukan 12 jam. Ya. Tapi tak apa, kita cuba minimizekan, kita mantapkan dia orang dengan asas dulu. Ya. Baik. Bila sebut tentang vektor, okey, katalah cikgu letakkan sini adalah kita vektor X, ini adalah kita punya vektor Y ya. Okey, tengok baik-baik ya. Ialah X, kita punya Y. Baik, vektor ni cara penulisan kita sangat penting. Cara penulisan kita. Ya. Cara penulisan ni sangat penting. Bila sebut tentang vektor point to point, apa cikgu sebut tentang point to point? Maksudnya A kepada B, B kepada C ataupun A kepada C, itu adalah point to point tau guys. Point kepada point. Maksudnya cara penulisan kita kalau A ke B, kita tulis macam ni, ini baru kita punya point to point biasa guys. Tetapi kalau kita nak dapatkan kita punya vektor, nak tunjukkan dia vektor, kamu kena ada satu arrow dekat atas. Maksudnya arrow kita A kepada B. Tapi jangan confuse juga, ada setengah soalan kan, soalan vektor, dia tak tulis kita punya arrow tu. Tak apalah, kita abaikan benda-benda yang macam tu. Tetapi sepatutnya kalau A ke B, wajib kena ada arrow kat atas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila A kepada B ini diwakili oleh suatu vektor X itu. Nampak ya? Arrow mesti ada tau. Arrow. Ya? Arrow dia, arah dia mesti ke sana. Cikgu letakkan sebagai X, ini bukan vektor lagi. Tetapi nak menunjukkan X itu adalah vektor, wajib kamu kena ada satu macam tanda cacing di bawahnya. Cikgu tak tahulah nak sebut tanda itu. Tanda vektor lah, kita kata tanda vektor. Tetapi pelajar ramai kata cacing, cikgu pun terikut dia kata cacing. Cikgu, kenapa kita wajib kena ada tanda cacing ini? Tanda ini macam ombak di bawah. Ya? Tanda ini kenapa kita panggil sebagai kita vektor? Ya? Sebab dia nak membezakan di antara unknown biasa dengan kita punya vektor. Ini paling penting sekali. Boleh ya? Okey. Dan bila sebut tentang pergerakan AB kita. Okey, cikgu tulis dulu. Okey, kalau cikgu letakkan kita main B ke C. Guys, kalau B ke C. Okey, maksudnya cikgu nak vektor kita daripada arah B pergi kepada arah C. Boleh ya? Dari arah B pergi ke arah C. Maksudnya arrow kita tunjukkan, oh kita nak vektor B ke C. Baik, perhatikan baik-baik guys. Cikgu selalu sebutkan vektor ini selalu didatangkan dengan pergerakan. Pergerakan maksudnya macam ni lah contohnya. Okey, daripada rumah, siapa nama B? Siapa huruf B? Cuba scroll sikit, siapa huruf B? Tim. Ada B tak? Dah ada tu yang bagi X, Y tu. Sekejap, cikgu pergi berasas. Mana Tim? B dia Tim. Lambat Tim. Allahu Akbar. Okey, tak apalah, kita letak Batrisha. Katalah rumah Batrisha ni daripada B nak pergi ke C. C ni macam sekolah lah, sekolah. Sekolah lah, C lah kita punya sekolah ya. Okey, Batrisha nak pergi ke sekolah, dia terus boleh pergi terus B ke C. Batrisha terus boleh pergi kepada jalan shortest distance kita. Kita panggil sebagai displacement kita pun boleh ya. Daripada B nak pergi pada C tu boleh. Tetapi dalam vektor kita boleh melalui kepada laluan yang lain. Ya, nak pergi ke sekolah betul Zikri. Batrisha mungkin nak bertemu dengan Aini dulu. Aini kata, sebelum pergi sekolah, jom pergi ke rumah aku dulu. Ya, kita pergi jalan sama-sama. Batrisha pun walaupun jalan ni adalah jalan yang singkat, tetapi tak apalah, nak menghormati kawan. Dia pergi kepada A dulu, lepas pergi ke rumah Aini, baru mereka bersama-sama berjalan pergi ke sekolah. Sekolah. Jadi maksudnya cikgu katakan, vektor B ke C juga, alternative route kita ada. Laluan yang kita ada, daripada B kita pergi kepada A, lepas tu daripada A sambung perjalanan baru pergi ke sekolah. Jadi apakah BA kita? Apakah BA kita? BA kita X. Bukan X guys, tetapi BA kita wajib ada negatif. Cikgu kenapa ada negatif pula kali ini? Sebab apa? Sebab dia melawan arus kita punya arrow kita. Sebab X ini diwakili oleh Aini ke rumah Batrisha. Tetapi sekarang ini Batrisha pergi ke rumah Aini mempunyai nilai yang sama, magnitude yang sama, tetapi berlainan arah kita di situ. Maksudnya kita letakkan negatif dekat situ. Boleh ya? Negatif X.
Tetapi mereka bersama-sama daripada rumah Aini pergi ke rumah sekolah. Mereka bersama-sama pergi ke sekolah. Arrow-nya sama. Ini adalah Y kita. Maka dia tambah dengan apa? Kita tambahkan dengan Y. Maka selesai masalah kita untuk soalan vektor ini, guys. Baik. Cikgu, boleh tak kita buat Y tolak dengan X? Elakkan. Sebab kalau boleh kita ikut alphabetical order. X, Y, Z, A, B, C. Ikut alphabetical order. Kalau tak susun tu, dari segi pemarkahan, cikgu rasa boleh diterima. Sebab dia masih mewakili kita punya vektor. Itu terupan pada skema nanti. Tetapi dia sepatutnya by right dia tidak ada masalah. Tetapi ikut daripada disiplin menulis, kita akan ikut alphabetical order lah. Ini kita punya jawapan yang ringkas, guys. Ya. Mungkin dalam grup cikgu ni ada cikgu-cikgu yang sertai yang kita. Ya. Ada cikgu-cikgu ni dalam grup kita ni. Bolehlah betulkan saya kalau saya ada kesalahan, ya, ataupun nak tambah dan sebagainya. Tetapi majoriti pelajar-pelajar yang nak tahu bersama dengan cikgu dekat sini, so ini adalah asas dalam vektor. Okey, boleh ya? Okey, kita teruskan lagi, guys. Contoh lain. Okey, katakanlah cikgu nak C ke B. Sekarang ini daripada sekolah tadi, dia nak pergi kepada rumah Batrisha terus. B kita nak pergi daripada C tadi nak pergi ke daripada C dari sekolah nak terus pergi kepada B. Okey. So bagaimana daripada C ni nak pergi kepada B? Cikgu ulang semula, daripada C nak pergi kepada B. Apakah laluan lain? Anis Syazwani, terima kasih Anis Syazwani. Daripada C pergi kepada A dulu, lepas itu daripada A pergi kepada B. Okey, CA tambahkan dengan kita punya A kepada B. Jadi apakah kita punya CA kita? Kali ini daripada C ke A, dia bukan Y, tetapi dia negatif Y sebab melawan arus. Dan AB kita, dia mengikut arus kita punya X. So, kita letakkan sebagai X. Macam cikgu katakan, dinasihatkan untuk kita mulakan dengan X dahulu. Lepas tu baru kita tolakkan dengan Y. Maka inilah perjalanan kita punya C ke B. Dan perhatikan, guys. Perhatikan baik-baik. BC dengan kita punya CB, sebenarnya magnitude dia magnitude yang sama. Tetapi berlawanan arah. Maksud cikgu, kalau cikgu letakkan BC kita, cikgu boleh kata dia juga bersamaan dengan negatif CB. Ya, cikgu tulis sebalik semula BC adalah negatif CB. Kenapa? Sebab kita tukarkan tanda dia, kita tukarkan terbalikkan B dengan C, C dengan B ni. Bila kita tukarkan nilai dia, kita punya vektor kita masih vektor yang sama tetapi sign kita sign yang berbeza. Nampak? Dia akan jadi negatif, asalnya negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Jadi cikgu ambil perhatian itu sama juga macam konsep kita. A kepada B asalnya X, tetapi kalau kita nak BA, kita negatifkan jawapan kita. Ya. Bila kita punya point to kita berubah, tetapi magnitude masih mengekal magnitude yang sama, tetapi tanda yang berbeza. Okey, setakat tu boleh faham, guys? Setakat tu boleh faham? Kalau faham boleh komen dengan cikgu, saya faham. Cikgu nak cuba cari satu soalan yang berkaitan sekejap. Tapi itulah kena cerita tentang nisbah juga ni. Okey. Boleh faham ya? Okay, alhamdulillah. Kalau faham, alhamdulillah. Okey, right, jom guys. Cikgu masuk sikit tentang nisbah ya. Sebab nisbah ni adalah antara asas yang paling penting dalam vektor yang kamu perlu kuasai. Okey? Asas yang paling penting dalam vektor yang kamu perlu kuasai. Okey, tolong salin di mana-mana. Kalau rasa kalau rasa benda ni boleh diulang kaji, cikgu yakin sangat berguna lah ya. Bila sebut tentang nisbah ni sebenarnya dia ada kaitan dengan kita punya parallel. Ya, kita boleh cerita tentang parallel. Baik. Katakanlah okey, cikgu tulis macam ni ya. Okey, cikgu senang cerita macam nilah. Cikgu letakkan satu garis lurus ini dulu. Okey, cikgu letakkan garis lurus macam koordinat geometri kita belajar tadi dengan line segment tadi, ya. Katakanlah cikgu ada A, B, kemudian cikgu ada C. Ini lain ABC ni lain Ini ABC lain Okey. Tak naklah nanti kamu confuse. Cikgu letakkan sebagai apa ya? KLM lah, KLM. So K, L dengan M. Okey, tengok baik-baik ya. Katakanlah KL ini nisbahnya adalah dua bahagian. LM ini nampak macam tak nampak 2 kepada 3 ya. Tak apalah, cikgu letakkan 2 kepada 3 lah ya. So cikgu patut ubah L sikit. Tak apalah, itu jangan marah cikgu ya. So inilah kita punya perumpamaan saja. So ini KL kita, ini LM kita. KL nisbahnya 2, LM nisbahnya 3. Kalau perasaan tadi dalam line segment ya, kita boleh tembak K kepada 3, M tembak kepada 2. Itu konsep dalam tembak dalam kita punya nak mencari kita punya line segment. Okey. Baik. Sekarang ini cikgu nak fokuskan adalah bagaimana cara kita nak faham tentang nisbah. Ini sangat penting guys. Kamu kena kuasai benda ni. Baik.
katakanlah cikgu ada nisbah KL kepada LM. Okey, berapakah nisbah KL kepada LM? Nisbah kita adalah 2 kepada 3. Okey, itu semua sedia maklum. Boleh ya? Okey, yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, kalau cikgu nak nisbah KL kepada nisbah KM. Guys, berapakah nisbah KL kepada KM? Berapakah nisbah KL kepada KM? 2 kepada 5. Boleh ya? Sebab KL kepada LM. Baik, yang ketiga guys, yang ketiga, kalau cikgu nak cerita, bukan KL. Sekarang ni cikgu nak letakkan LM kepada KM. Berapakah nisbah kita? Berapakah nisbah LM kepada KM? Nisbah kita, terima kasih, 3 kepada 5. Perhatikan betul-betul guys. Kalau kamu perhatikan cara penulisan cikgu mengikut arah yang sama. Walaupun nisbah ini kita boleh abaikan kita punya vektor, tetapi pergerakan dalam vektor itu mementingkan arah yang sama. Kalau cikgu nak buat K kepada L, sambungan dia adalah L kepada M. Cikgu tak boleh tunjukkan nisbah KL kepada ML. Nampak tak? Dia tak boleh bertemu dalam arah yang bertentangan. Nisbah mesti ditulis dalam keadaan KL kepada KM. KL kepada LM. LM kepada KM. Arrow yang sama. Itu yang pertama. Cikgu, jadi kadang-kadang soalan dia nak nisbah ML ataupun vektor ML macam mana? Tak ada masalah. Kita akan tunjukkan nisbah kita ML kepada LK. Nampak? Nampak? ML kepada LK tapi masih nisbah yang sama. 3 kepada 2. Faham tak maksud cikgu? Okay, supaya kita elakkan careless mistake terutama bila kita gantikan vektor nanti. Nanti kamu akan ada arah bertentangan dan sebagainya. Sebab tu cikgu kata prosedur dalam nisbah ini sangat penting guys. Oh mak, dah lagi 5 minit. Tak apa guys, cikgu make it short. Okey, kemudian cara yang cikgu nak tunjukkan, nisbah ini juga boleh dijadikan dalam pecahan. Tengok apa ya. Jadi KL kepada LM kepada 2 kepada 3. Nampak? Ataupun kalau cikgu darab silang, dia jadi 3 KL sama dengan 2 LM. Guys, perhatikan 3 bentuk yang berbeza tetapi memberi nisbah yang sama. Yang ini nisbah yang kamu baca direct KL2 LM3. KL2 LM3. KL bukan 3 ya. Ini careless mistake pelajar baik. Ini persamaan guys, bukan nisbah. Tetapi kalau nak dapatkan nisbah dia KL, ambil yang bertentangan, nisbah dia 2, LM nisbah dia 3. Perhatikan 3 benda ini yang berbeza guys. Okey. Nanti akan ada soalan macam ni. Okey now guys. Kita pergi kepada soalan. Satu soalan je guys sebelum kita habiskan. Boleh? Screen, tengok screen. At least dapatlah benda ni guys ya. Alright, so tengok soalan nombor 7 yang berada dalam cikgu punya screen kita sekarang ni. Okey, siapa yang minta untuk soalan apa ni? Soalan berkaitan dengan Satah Cartesian tadi. Yang tu konsep dia sama tetapi kalau ada rezeki lain masalah kita akan cuba buat kelas tambahan kat situ. Okey, ML LQ tu teringat susu Ming. Macam tu pula Adi ya. Okey, diagram shows a triangle of OAC. Okey, nampak OAC ya. Kita ada triangle OAC. Guys, tengok di sini kita ada OAC. Yang mana kita punya B is a point on the line AC. So B ni berada atas garisan ni. Okey, tak apa ya. Okey, kita tengok pada soalan ni. Okay, it is given that OA is A. Okey, cantik. Ini A kita. Okey. Bagaimana dengan C kita? C kita adalah OC dan AB. Ni nampak, ni bentuk nisbah. Ini nisbah yang cantik, nisbah yang direct. AB dia nisbah dia 1, BC dia nisbah dia 3. Okey guys. Yang pertama diminta AC. Okey, pergi gambar rajah nak daripada A nak pergi kepada C. Tolong bagi tahu cikgu, apakah laluan daripada rumah Aini tadi nak pergi ke sekolah? Selain daripada laluan yang kita ada A direct kepada C. Terima kasih Anish. Ya, kita ambil AO tambah OC. Nampak perjalanan jauh dia ya. AC ni juga, AC cikgu tulis sini ya. AC sama dengan apa? AO tambah OC. Okey, apakah vektor AO? Adakah A? Bukan A, negatif A. So kita letakkan negatif A dekat sini sebab dia berlawanan arah. OC cantik, dia memang tambahkan dengan C. Dinasihatkan macam cikgu sebut, letak dalam alphabetical order. A, B, C lah. Kalau AC, AC lah. Okey, AC dah selesai. Okey, kemudian kita perhatikan soalan bahagian B. Kita nak cari apa? Kita nak cari OB kita. Okey, OB mana OB kita? Okey, bagaimana O nak ke B? Alamak cikgu, nak O ke B? Perjalanan kita guys. Okey, perjalanan kita. Okey, tadi AC ada juga jalan lain. Apa dia? AB, BC lah kan? Boleh juga. Tetapi kita ambil ada nilai. Betul. Siapa nama Anis Rezwani tadi? Okey. Okey, now kita pergi kepada AC kita.
OB kita. Apakah laluan daripada O ke B? Alamak, cikgu tak nampak pun apa-apa nilai yang kita ada. Tolong bagi tahu cikgu. Ya, terima kasih. OB. OC, okey, perjalanan dia daripada O nak pergi kepada rumah Batrisya, pergi ke sekolah dulu, baru daripada sekolah pergi ke rumah Batrisya. Nampak jalan jauh dia? Ataupun route yang lain, kamu pergi ke rumah Aini tadi, rumah siapa? Aini tadi, lepas tu baru pergi ke rumah Batrisya. Kedua-dua jalan boleh diguna pakai. Okey, now katakanlah pemilihan jalan yang cikgu nak daripada O nak ke B, kita ambil kita punya sama dengan apa ya? Kita ambil laluan atas ya, daripada O kita pergi ke rumah Aini dulu, kemudian daripada rumah Aini kita baru pergi ke Batrisya. Baik, ada tak vektor OA guys? Cikgu ambil dalam 5 minit sekejap ya. Kita ada tambahan 5 minit. Okey, adakah vektor OA? Apakah vektor OA? Cantik, vektor OA memang ada A. Tapi persoalan kita, vektor AB. Alamak cikgu, saya tak ada vektor AB. Kita tak ada vektor AB. Dan perhatikan guys. Nampak baik-baik ni? Dia bagi satu nisbah yang melibatkan AB kepada BC. AB kepada BC. Baik. Macam mana kita nak letakkan nisbah kita ini? Okey, ada pelajar yang letak kat sini, dia nampak dah. Kena pakai 1/4 AC. Macam Lily. Okey, siapa nampak? AB adalah terus sama dengan 1/4 AC. Siapa nampak macam ni? Alhamdulillah. Tetapi yang cikgu risaukan, ada setengah pelajar yang dia tak dapat nak build up 1/4 AC ni. Okey, kenapa kita pakai AC guys? Sebab AC memang kita dah ada. Kita relatekan dengan AC, sebab tu kita nakkan dalam AB tu dalam sebutan AC 1/4. Cikgu tunjukkan macam ni guys. Kalau kamu letakkan AB nisbah kepada BC 1/3, tengok baik-baik ya. Kita nak kaitkan dengan AC. Jadi yang kita nak cari tadi adalah AB. Dan bila letakkan AB, kita cuba letakkan vektor nisbah AB dulu. Ya, kita nak cari AB, nisbahkan dengan vektor yang kita ada. Vektor yang kita ada tadi adalah AC. Cikgu letakkan AC kat sini. Sama dengan apa? 1 nisbah kepada 4. Sebab apa? AC itu penuh 1/4. Dan kalau kamu tukarkan ke dalam pecahan, so jadi AB per AC sama dengan 1/4 dan naikkan AC ke atas jadi darab dan kita akan dapat bentuk persamaan macam ni. Tetapi cikgu rasa kalau ini nampak step by step sangat guys ya. Tetapi kalau kamu nampak secara terus, bila kamu buat latihan yang banyak, kamu akan nampak 1/4 AC terus. Kenapa kita pilih 1/4 AC? Perhatikan cikgu tak tukarkan tanda ini lagi. Tambah 1/4 AC. Cikgu tak gantikan A. Baru cikgu gantikan A kita. Tambah 1/4 AC kita. Mana AC kita? AC adalah negatif A. Dalam kurungan negatif A. Tambahkan dengan C. Ikut laluan apa? Memang laluan AC tak perlu tukar tanda lah. Tak perlu terbalikkan. So kita jadi A tambah dengan 1/4. Sorry, tolak ya. Tolak 1/4 A. Tambah 1/4 C. Dan A tolak 1/4, kamu dapat 3/4 A tambah dengan 1/4 C. Maka inilah jawapan akhir untuk kita punya OB kita. So guys, soalan ini memang cikgu tak nafikan, belum kritikal lagi guys, tapi basic. Tapi cikgu nak tanya, adakah kamu faham sekarang ni guys, basic untuk mencari kita punya asas vektor dan kita kaitkan dengan nisbah. Ya, cikgu harapkan kamu faham dan kamu ada satu nilai tambah baik dekat sini. Okey guys, kita rasa masa dah penghujung tim.